Okey lah. Koli baru on the way. Apa dia? Haji Koli. Oh, Haji Koli. Oh, ni dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma amin. Yang dikasihi keluarga Allahyarham Tuan Haji Ismail Group selaku tuan rumah, Tuan Haji Mahmuzi pengurus kompleks SID, seterusnya muslimin dan muslimat, warga kuliah duha di dataran SID yang hadir dalam kuliah duha kita pada minggu ini. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah pun sampai di bulan Dzulqa'dah. Kita sudah pun melepasi bulan Ramadan dan Syawal, telah pun mendapat anugerah Yaumul Jaizah ketika mana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri yang lalu. Panjang masa berjalan, mudah-mudahan kita semua telah pun mendapat segala yang kita patut dapat, peroleh daripada ganjaran luar biasa yang disediakan oleh Allah di dalam bulan Ramadan kepada hambanya yang beriman. Kejayaan seorang tuan rumah adalah dilihat sejauh mana dia berjaya melayan tetamunya dengan baik dan sempurna. Waktu kita jadi tuan rumah dulu, kita layan tak tetamu kita dengan yang terbaik. Kalau kita sudah buat yang terbaik, betul bahagia dan terpujilah kita. Nabi kata fa'akrim bihi min zairin bu'at, muliakanlah dia yang sedang datang daripada tetamu. Dia tu siapa dia? Ramadan. Dia main dengan pakejnya 10 pertama rahmat, 10 kedua keampunan, 10 ketiga pembebasan dari neraka. Kalau kita pergi makan kenduri, kita sampai di majlis walimah tu, tuan rumah sambut kita di pintu. Tuan rumah sambut kita tengah panas. Tuan rumah senyum tengah panas tu sambut kita, sila.
betapa besarnya hati kita. Dia iring kita sampai tempat duduk. Samakah dengan kita sampai di tempat kenduri, di rumah tuan kenduri, kita cari tuan rumah tuan kenduri, tak ada. Kita sampai, kita tengok di kemah yang ada depan kecil tu, tak ada. Itulah tempat tuan rumah. Kita masuk di dalam, tanya tuan rumah, ada tuan rumah. Tuan kenduri mana? Dia kata tadi ada, lah tak ada. Lah kita ni balik macam tu aja. Makan tak jumpa pun dengan tuan rumah. Hak duduk dalam paket kita bawa balik. Tak ada siapa jadi wakil tuan rumah. Maka tuan rumah itu tuan rumah yang gagal kerana tidak memuliakan tetamu. Ada tak orang hari itu bila sampai Ramadan, dia buat tak kisah pun dengan Ramadan. Dia tak peduli pun Ramadan. Akhirnya Ramadan pi, sedap-sedap Ramadan dah lagi. Jadi mudah-mudahan kita ni bukan daripada kalangan orang yang tidak memuliakan tetamu. Paling mulia Ramadan. Mudah-mudahan kita boleh tahan daripada 10 pertama, kedua, ketiga, pada 10 akhir yang kritikal. Pada waktu tu Lailatul Qadar, ada orang yang kalut berada di rumah Allah, bukan saja pada waktu semayang tarawih, semayang witir, bahkan ada orang kita yang menghidupkan malam-malam akhir di dalam qiyamul lail di 10 akhir. Pasal apa? Mencari dan mengejar Lailatul Qadar. Tapi ada orang di luar sana, dia kalut dengan Lailatul Qadar. Dia kalut dengan membeli belah, dia kalut dengan bersiap nak raya, nak seronok nak raya. Jadi tuan-tuan, ketika kita muhasabah postmortem selepas daripada Ramadan ini, apa yang patut kita buat? Nombor satu, kita syukur kalau sekiranya kita telah berjaya melayan tetamu Ramadan dengan sempurna. Kita bersyukur kerana kita telah mendapat kepuasan ketika dalam Ramadan hari itu, khususnya di 10 yang akhir Ramadan. Kita syukur kerana ada orang yang teriak, menangis, minta nak jumpa Ramadan sama dengan kita. Dia tak dapat jumpa, kita dapat jumpa Ramadan. Dia tak dapat bertemu dengan bulan menyuci dosa, kita dapat pertemuan nikmat besar, kurniaan Allah untuk kita. Sampailah kita berhari raya, hari kemenangan, kita bergelar minal muttaqin itu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan telah menjadi milik kita bersama. Nombor 2, kita kena bertobat. Pasal apa saya kata kena bertobat? Kena istighfar, kerana barangkali ada lagi lompang sana sini, ada lagi kurang sana sini dalam Ramadan yang lalu. Kita tak dapat buat yang terbaik, kan? Duk cadang nak khatam Quran malam akhir hari tu ni, tiba-tiba malam tu malam raya. Allah, baru juzuk 29, malam tu lah malam 30, tiba-tiba tak dan. Pasal apa? Raya mengejut. Maka kita istighfar kepada Allah. No, Imam Syafi'i bukan dia sebulan sekali khatam Quran. Kita ni sebulan sekali Ramadan tu lah duk khatam Quran. Yang boleh khatam sebulan sekali ni bulan apa? Bulan Ramadan lah. Tiba-tiba baru ni tak boleh khatam, ada orang. Pasal apa? Pasal dia kata tak sangka ni aku tak raya lagi. Dia duk kalut lah nak ajak pergi mayang tarawih malam tu lah apa malam tu malam raya. Nampak tak? Jadi kita disuruh bertaubat, istighfar. Pasal apa? Pasal kita tak dapat apa. Imam Syafi'i sebulan 60 kali khatam. Kita sekali khatam pun merangkak, tuan-tuan. No? Jadi yang kedua, kita minta ampun. Yang ketiga, kita istiqamah. Kita ambil satu tekad nekat untuk kita terus istiqamah dengan semua yang kita dapat daripada kemahiran yang telah kita terima dalam tarbiyah Ramadan. Tarbiyah itu pendidikan Universiti Ramadan. Kita keluar dengan segenggam ijazah taqwa. Kita akan bertahan 11 bulan untuk kita terus bertahan dan bertahan untuk kita meningkatkan diri kita di depan Allah, kemuliaan kita di depan Allah.
dengan meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari itu kita boleh baca Quran banyak, hari-hari baca Quran. Lah ni macam mana? Di mana Quran, di mana kita? Hari itu kita sedekah tiap-tiap hari. Kita sedekah tiap-tiap hari. Lah ni di mana kita, di mana sedekah kita? Hari itu kita selawat dekat Nabi banyak dalam bulan Ramadan. Lah ni di mana kita, di mana Nabi kita? Hari itu kita banyak memberikan derma, bantuan, wakaf, jariah dalam bulan Ramadan. Lah ni tak ada Ramadan, kita di mana? Jariah kita di mana? Wakaf kita di mana? Derma kita di mana? Di mana tuan? Hari itu dalam bulan Ramadan, suami kita tak pernah tinggal masjid. Keluarga kita rapat dengan masjid. Siang malam kita semayang jemaah di masjid, di surau. Lah di mana kita? Di mana kita pada bulan tidak Ramadan ni? Syawal dah berlalu tuan-tuan. Berapa ramai yang bukan kata gugur di bulan Syawal. Hujung Ramadan dia sudah gugur, dia sudah hilang. Bila Syawal dia dia terpedaya, dia tertipu semula. Kini Syawal sudah berlalu, datanglah Zulkaidah. Tuan-tuan tahu Zulkaidah ni bulan apa? Dia adalah bulan haram. Zulkaidah adalah bulan haram. Inna iddatash syuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah kata dalam Quran sampai akhir ayat, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Tercatat dalam kitab Allah hari di mana Allah cipta 7 petala bumi dan 7 petala langit. Makna bukan baru. Bulan ada 12, Januari sampai Disember, Muharram sampai Zulhijjah, bukan baru, lama dah. Tengok dalam sejarah manusia tamadunnya, kebanyakan kalender yang dibuat, direka oleh manusia itu adalah berasaskan bulan yang 12. Ada sikit saja bulan yang besar, banyak lagi korang ke apa kan, yang tu sikit. Yang banyaknya 12 bulan. Bila Allah tentu? Allah tentu pada hari Allah cipta 7 petala langit dan bumi. Allah kata minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Apa makna haram? Ulama kata makna haram itu adalah bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Sampailah zalikad dinul qayyim, demikianlah Islam ini agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kamu semua buat zalim diri-diri kamu di dalam 4 bulan haram itu. Tuan-tuan, jadi bulan haram, bulan yang diagung, disuci, dimuliakan. Sampailah orang-orang Arab jahiliyah sebelum daripada zaman itu lagi, mereka telah pun bersetuju, bersepakat bila sampai bulan-bulan haram, mereka akan berhenti berperang, berhenti berkelahi untuk memuliakan tetamu-tetamu yang datang untuk melakukan ibadat haji. Tuan-tuan, Nabi SAW bila Allah kata inna iddatash syur indallah 12 syahra, Nabi pun nampak benda yang sama di dalam hadis baginda. Nabi kata bilangan bulan di sisi Allah ada 12, 3 yang bersambung. Nabi habaq ada 3 bersambung. Nabi bagi tahu bulan yang 12 tu apa dia? Nabi kata bulan yang 4 bulan yang bersambung itu apa dia? Nabi kata Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dia bersambung. Wa Rajabul Mudhar, dan Rejab itu yang duduk apa nama seorang-seorang. Mudhar ini satu nama suku bangsa yang begitu kuat memuliakan bulan Rejab. Di Arab ada satu bangsa Arab, satu kaum yang begitu kuat berpegang kepada kemuliaan bulan Rejab. Jadi 3 bulan itu mereka berhenti berperang, berkelahi kerana nak bagi laluan untuk orang masuk melakukan kerja haji. Dan 1 bulan Rejab nak bagi laluan orang buat
umrah. Lah ni panggil umrah lah. Dulu dipanggil ziaratul bait, untuk menziarahi rumah Allah. Jadi ulama kata ada dua. Nombor satu, jangan perang berkelahi. Nombor dua, jangan buat dosa. Jangan buat dosa dalam 4 bulan haram ini, jangan buat dosa. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, bulan haram kalau kita buat dosa kita boleh jadi berganda. Pasal apa? Ini bulan yang sangat dihormati, 4 bulan haram. Jadi kalau orang tu tak mengaji, dia peduli apa? Zulkaidah ke, Zulhijjah ke, Muharram ke, Rejab ke, sama je. Bulan Ramadan boleh tiba seorang. Jadi tuan-tuan, jom kita azam nak buat banyak-banyak kebaikan, banyak-banyak kebajikan di dalam bulan haram. Jauhilah daripada buat dosa. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, orang yang dikenakan hukuman bayar diat atas kesalahan yang dia lakukan, umpamanya salah bunuh tak sengaja, dia kena bayar diat satu jumlah denda yang dijatuhkan oleh hakim. Kalau dia buat dalam bulan haram, dia kena ganda. Kalau dia buat dalam bulan Syawal umpamanya, dia kena bayar 100,000. Buat dalam bulan Zulkaidah, kena bayar 200,000. Pasal apa? Pasal berganda. Fala tazlimu fihinna anfusakum, ambil daripada fala tazlimu fihinna anfusakum. Tuan-tuan, kita sedang menghadap satu lagi hari raya, nama dia Hari Raya Korban. Kita di Zulkaidah, kita sedang menghadap Hari Raya Korban. Jadi Hari Raya Korban yang akan datang sudah ada persediaan-persediaannya, sudah ada persiapan-persiapannya. Maka di mana-mana masjid, surau sudah bersiap-siap orang kita masuk untuk menempa namanya bagi menjadi peserta korban. Maka apakah yang paling Allah suka saat mana kita berjumpa dengan Hari Raya Korban? Maka jawapannya, yang paling Allah suka pada saat kita berjumpa dengan Hari Raya Korban tidak lain iaitu mengalirkan darah binatang korban. Jadi darah binatang korban inilah yang paling Allah suka bila sampai hari raya untuk kita buat. Apa dia? Tidak ada amalan anak Adam, kata Nabi, pada hari raya korban. Tidak ada amalan yang lagi Allah suka, yang lebih Allah suka pada hari raya Aidil Adha, lebih daripada kita mengalirkan darah binatang korban. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min iraqid dami innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Maksudnya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari An-Nahar, iaitu hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah, yakni binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya dan dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah sungguh-sungguh jiwa kamu dengan berkorban. Jadi tuan-tuan, kita sembelih binatang korban kita buat korban pada hari raya korban. Binatang korban kita itu akan datang semacam mana dia di dunia ini. Kalau dia ada tanduk dengan tanduk dia ada bulu dengan bulu dia ada kuku dengan kuku dia akan datang di sana di hadapan Allah. Dia
akan menjadi di antara yang akan membantu kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Banyak mana bulu ada di badan dia, banyak mana jumlah bulu di badan dia, banyak itulah pahala ganjaran yang kita akan perolehi. Bayang tuan-tuan, Nabi kata darah dia akan jatuh tak dan sampai atas bumi, Allah Ta'ala bagi redha dia, Allah Ta'ala terima dia, dengan syarat kita mesti ikhlas buat korban amalan yang Allah sangat suka pada hari-hari korban itu. Lan yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mai depan tak apa? Nah, sekali-kali tidak sampai kepada Allah darah-darah dia, daging-daging dia. Luhum tu makna daging, dima' tu makna darah, darah-darah dia. Nah, walakin yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai takwa daripada kamu. Bukan kita nak tunjuk kat siapa, bukan kita nak menunjuk kat orang, tapi kita buat kerana Allah. Imam Ibn Katsir dia cerita orang dulu-dulu jahiliah, bila dia buat korban, dia suka ambil darah, dia bubuh di dinding Baitullah, bubuh abang kata dia buat korban. Saya teringat masa kita buat pelajar-pelajar Malaysia buat korban di Mesir. Saya sembelih unta kali pertama, bahkan sembelih secara umumnya saya mula menyembelih di sana. Saya mula dengan sembelih sekor kambing, lepas itu lembu, lepas itu unta. Unta ni darah banyak tuan. Arak dia seronok, dia ambil darah ni, rupanya hak jahiliah, rupa zaman tu depa masih lagi ambil, bubuh di dinding asrama. Sudah. Cop tapak tangan tu dengan darah, ambil darah unta tu, bubuh. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan yang sampai kepada Allah itu darah, bukan yang sampai kepada Allah itu daging. Aku buat korban 3 ekor, aku buat korban 4 ekor, bukan. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa kamu, ikhlas kita buat kerana mencari redha Allah. Jadi kita nak buat tu bersih jiwa kita bagi elok-elok, fatibu biha nafsan, dan kita buat korban kita itu buatlah sebegini baik yang kita boleh buat. Cari lembu yang gemuk, ya, yang dah menepati syarat-syaratnya dah tentu, tapi sebolehnya yang segemuk paling ada itu lagi baik juga. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi saya nak cerita sedikit macam mana sejarah korban yang kita nak buat supaya anak-anak kita boleh tahu daripada tuan-tuan ataupun yang main ni boleh dengar dan faham, rupanya korban ni asal daripada kisah ini. Tuan-tuan, biasa tak dengar cerita korban anak Nabi Adam? Korban anak Nabi Adam ini bukanlah korban yang kita buat hari ini. Itu adalah kisah korban yang disebut di dalam Al-Quran ketika mana mula-mula sekali manusia wujud atas dunia, iaitu keluarganya Nabi Adam dan Hawa. Maka berlakulah apa yang telah Allah takdirkan berlaku. Sejarah pembunuhan pertama dia ada kaitan dengan kisah korban 2 anak Nabi Adam. 2 anak Nabi Adam ni nama dia apa dia? Qabil dengan Habil. Allah cerita dalam Quran dalam Al-Maidah ayat 26, watlu alaihim naba abnai adama bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka itu kisah mengenai 2 orang anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam 2 orang, nama dia Habil dengan Qabil. Nabi Adam bila isterinya Siti Hawa mengandung, dalam sejarah dia mengandung sepasang, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi anak Nabi Adam yang nama Habil dengan Qabil ini, dia ada pasangan mereka. Tu. Jadi yang namanya Qabil, dia punya pasangan cantik.
Nah, yang namanya Habil pasangannya tak berapa cantik. Jadi bila depa besar, depa tahu dah, depa nak kena kahwin berselang. Depa tak boleh kahwin dari satu perut. Macam tu. Jadi depa jadi konflik. Jadi konflik. Sebab apa? Berebut satu perempuan. Kalau tak salah saya, yang cantik tu namanya apa? Namanya Iklimah. Jadi Qabil ini dia duduk dalam perut mak dia, Siti Hawa, dengan adik kembar dia nama Labuda. Labuda ni dia tak apa nak cantik. Jadi Iklimah ni cantik. Iklimah ni dia satu perut dengan Habil. Jadi Qabil ini sudah tak puas hati. Dia daripada kecil dia duduk tan ada seperut dengan dia. Kan? Iklimah ini dia duduk tan Labuda. Dia nak kena menikah dengan dia nak kena menikah dengan yang tak apa cantik. Gitu. No? Jadi Qabil duk bimbang dia nak kena kahwin dengan Labuda. Labuda duk dengan Habil. Masa dalam perut dulu. Sedangkan dia nak Iklimah. Iklimah tu cantik. Nak abang kata awal-awal dulu lagi manusia ni dia memang karan lagu tu, no? Maknanya dia tengok hidung mancung, dia sangkut baju tu, dia karan dulu. No? Jadi dia tengok lagu tu dia dah dari kecil dulu tan, tiba-tiba tak boleh. Waktu tu dia dah besar panjang, dia pun sudah ada bisnes dia. Qabil dengan bisnes dia, Habil pun buat kerja dia. Qabil ni dia terlibat dalam pertanian, dia petani yang mendapat hasil pertanian, ada buah-buahan, ada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Kalau macam Habil pula, dia ni seorang penternak, dia menternak domba, lembu, kambing, lembu tu lah, tuan-tuan. Jadi ceritanya apabila dah begitu, Allah pun perintah Nabi Adam kata dekat dua orang anak dia, hampa kalau lagu tu buat korban, buat sembahan korban kepada Allah. Tengok Allah buat keputusan lagu mana, Allah pilih siapa. Itu il qarraba qurbanan, disebut jelas-jelas ketika mana kedua-dua mereka telah mempersembahkan satu korban. Fatuqubila min ahadihima, maka Allah Ta'ala telah menerima korban salah seorang dari antaranya, yakni antara mereka berdua. Allah terima daripada Habil, Allah tak terima dari Qabil. Jadi Qabil ditolak. Walam yutaqabbal minal akhar. Qala, kata Qabil kepada Habil, bila dia tengok-tengok ada satu api dikatakan dihantar menyambar binatang gemuk, persembahan korban daripada Habil, maka Qabil lagi terbakar hatinya. Dia pun kata la aqtulannaka. Ini cerita Quran. Qala la aqtulannaka, wahai Habil, aku bunuh hang. Allahu akbar. Jawab Habil, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia kata hanya saja Allah diterima daripada hamba-Nya yang bertakwa. Lagi geram. No? Pasal apa? Pasal saudara laki-lakinya terus memberikan nasihat iman kepadanya. Macam tu tuan-tuan, kita pun lagu tu. Jangan kita piduk tikam berkeli sama dengan mereka. Mereka penek suara, kita pernah. Mereka kata yang tak pi, kita kata hak pi. Kita tetap memberikan nasihat agama dan berpegang kepada agama sebagai panduan dan pedoman hidup. Pada saat dia dah celaru bercampur macam-macam, dia kata tak adil betul mak, ada ke pula dia boleh bagi kat hang kak. Pasal apa dia tak bagi kat aku? Aku anak jantan dia. Tuan-tuan, masa hidup mak pak kita, hebah hak siapa? Hebah hak dia. Mak kita ke pak kita ke, dia boleh hebah kata dia kepada siapa dia nak hebah. Itu dalam hak yang telah ditentukan dalam syariat. Mak tu sakit 6 tahun 7 tahun, kak tu yang duk belah, kak tu yang duk jaga, kak tu yang duduk susah payah. Akhirnya mak dia kata, sebelum mak dia tak jauh dengan nak mati, dia kata aku nak bagilah tanah-tanah hang.
jom pi jebat tanah, aku nak tukar nama. Pi tukar nama. Tukar nama, tahu ke adik, marahlah si jantan ni. Pasal apa? Pasal apa mak bagi kat kak? Kita tak boleh tanya pasal apa mak bagi kat kak. Tu hak mak. Hebah tu hak mak waktu dia hidup. Pusaka waktu dia mati. Waktu dia hidup, hak dia nak bagi. Hak selalu duduk jaga mak bak ni tuan-tuan. Ramai ada lelaki ke perempuan dia tanya. Hak duduk susah payah, duduk basuh berak, duduk jaga makan minum waktu mak teruk ni siapa tuan-tuan? Tak berapa orang lelaki-lelaki, hak ramai dia perempuan. Walaupun tanggungjawab tu tanggungjawab nak lelaki-lelaki. Tapi tak lagi bila mak tu bagi dekat kak tu, adik perempuan dia ke apa ke, waktu tu baru dia menyinga. Pasal apa? Dia nak harta, dia tak mau tanggungjawab. Bila dia marah, kita jangan marah sama. Abang takutlah dekat Allah, adik. Bukan hak kak, mak yang bagi, mak yang habak mak semua. Tambah mak tu ada, mak jawab, kita tak jawab. Hak jadi masalah kan mak tu mati, tak cakap. Nabi kata sil man qata'aka, sambung orang yang putus dengan kamu, kita pergi. Dia tak mai rumah kita, kita pergi. Dia adik kita pergi. Dia tak mai kenduri kita panggil. Dia tak panggil pun kita pergi. Tu pasal apa? Dia darah kita, dia sedaging dengan kita, tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Kata Qabil kepada Habil, la aqtulanna, aku bunuh hang. Habil kata dekat saudara laki-laki dia, kalau kita bubuh katalah abang dia ke apa, dia kata apa? Dia kata, abang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah ni terima daripada hamba dia yang bertakwa. Dia tak kira siapa, kita kena takut pada Allah. Maka kata abang dia kata dia lagi kepada abang dia, la in basatta ilayya yadak, wahai abang, kalau abang angkat tangan abang nak bunuh saya, li taqtulani, abang nak tikam saya, abang nak bunuh saya, ma ana bibasitin yadiya ilaika li aqtulak, saya tidak akan angkat tangan saya sikit pun untuk membunuh abang. Inni akhafullaha rabbal alamin, sesungguhnya saya takut kepada Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Itu sifat kita. Kita kena selalu takut kepada Allah dalam semua keadaan, susah, senang, tinggi, rendah, kaya, miskin. Kita mesti takut kepada Allah. Maka pada saat terhimpit nak dibunuh sekalipun, kita tak boleh hilang takut pada Allah. Ditunjuk dalam kisah ini, Habil kata, aku tak akan bunuh anak bunuh aku takut dekat Allah. Tuan-tuan, berlakulah pembunuhan. Mai depan. Ni ada kosong. Aku apabila berlaku pembunuhan, inilah pembunuhan kali pertama dalam sejarah. Tak ada pembunuhan lagi. Hari ini kata Nabi, Qabil itu sedang menerima bahagiannya. Tiap-tiap pembunuhan yang sedang berlaku tiap minit, ada orang kena bunuh, Qabil dapat. Ada orang kena bunuh, Qabil dapat. Apa pengajaran dia, tuan-tuan? Jangan memulakan sesuatu yang salah dan dosa. Siapa buat dosa, dia memulakan dosa, dia akan menerima rangkaian dan rantaian dosa. Jangan kempen benda dosa, jangan panjang benda dosa, jangan kongsi benda dosa. Jangan. Pasal apa? Kalau kita yang jadi pemulanya, orang tu akan sambung. Nampak? Contoh, tuan-tuan, sistem bank dibuat. Dialah orang yang mereka bank konvensional, riba. Kalaulah dia orang Islam, mampu dia. Dia bukan Islam, tapi yang tu lah, cerita lain. Cuba bayang, dia ni hanya seorang typist. Mungkin orang Islam. Dia kata, awak type benda ni. Apa dia? Dia type satu dokumentasi, dokumen perjanjian riba. Saya dengan ini mengaku meminjam 10,000 dan akan membayar dengan kadar bunga berapa persen setahun apa semua. Dia typist bagi. Dia akan dapat saham, menyediakan tu. Orang duplicate dia punya, duduk simpan sampai berapa banyak orang pakai dia punya, dia dapat saham tu.
Pasal apa? Dia menyediakan benda yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Oh jangan tuan-tuan. Lah ni ada tak lagu tu kemudahan? Banyak kemudahan. Kita pakai binatang apa? WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Kita boleh tulis, kita boleh habang, kita boleh hantar, kita boleh kongsi. Jangan tulis yang salah, jangan tulis yang dosa, jangan hantar yang fitnah, dosa. Kerana apa? Kita akan dapat dosa berantai. Tapi kalau kita nak kongsi benda baik, kita nak habang ke orang benda baik, kita nak sampai ke orang benda baik, kerana kebaikan akan mendatangkan pahala. Kalau kejahatan yang sampai adalah dosa. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi itulah sejarah korban yang pertama. Korban lah kita nak buat bulan depan ni, korban tu mai pada mana? Itu kisah Nabi Ibrahim. Dia sembelih anak dia Nabi Ismail. Tuan-tuan, mengorbankan anak ada nilai ke harga anak tu? Tak ada tanda harga. Nabi Ibrahim menyembelih anak yang sangat dia kasihi, yang lama dia tunggu. Nabi Ibrahim dapat anak, umur Nabi Ibrahim bukan 20, bukan 30, bukan 40. Umur Nabi Ibrahim dapat anak dah lebih 80 tahun. Bayangkan. Siti Sarah, isteri pertama, tak dapat anak. Sampai Siti Hajar dapat anak, baru Siti Sarah dapat anak. Siti Hajar dapat anak namanya Ismail. Nabi Ismail dibawa oleh Siti Hajar, oleh Nabi Ibrahim pergi ke Mekah. Di situ lahir Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Siti Sarah isteri pertama. Lepas Siti Hajar dapat Nabi Ismail, Siti Sarah pula mengandung dalam usia tua, dapat anak Nabi Ishak. Jadi Nabi Ishak dan Nabi Ismail satu ayah. Dari Nabi Ishak itu lahirlah keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi-Nabi Bani Israel. Tuan-tuan, yang kita nak buat korban nanti itu adalah sejarahnya yang dicerita dalam Quran. Nabi Ibrahim sembelih anaknya, putranya Nabi Ismail. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunay, maka tatkala mana Nabi Ismail telah sampai umurnya, umur berusaha. Umur Nabi Ismail itu sudah umur berusaha, maksudnya sudah besar. Dalam tafsir kata belasan tahun, ada yang kata 14 tahun, besar. Ada yang kata bawah pada tu. Tapi umur berusaha. Arab memanglah kalau dia masih budak pun dia hebat, badan dia, tangan dia. Kalau di Mesir itu memang kuat, ya, orang-orang yang kuat, tak macam kita lekeh. Jadi ketika mana Nabi Ismail sudah sampai umurnya berusaha, waktu tu Mekah macam mana? Mekah waktu tu sudah makmur, berkat doa Nabi Ibrahim. Inni askantu biwadin min ghairi zar'in, biwadin min ghairi zar'in inda baitikal muharram, sampai hujung ayat tu kan. Ya Allah, aku tinggal zuriat aku di lembah, yakni tanah Mekah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tak ada tumbuh-tumbuhan, maksud apa? Tak ada ayam pun tak ada. Sampailah keluar air Zam-Zam. Ringkas cerita kan, Nabi Ismail dengan berkatnya, tawakal ibunya Siti Hajar, usahanya yang tak mengenal akan putus asa. Tuan-tuan, tengok di bukit sofa tu macam ayam, tapi bukan ayam, dia pun berusaha. Dia lari pergi bukit sofa, ya Allah ayam, ya Allah. Tengok-tengok tak ada ayam pun. Dia tengok pula bukit Marwah, jauh tuan-tuan weh, nampak macam ayam. Orang putih kata logam maya lah. Bukan, orang putih pula logam maya ni bukan orang putih, bahasa kita. Orang putih kata apa? Tak tahu. Arab tahu. Sarabun kan, sarab itu makna macam ayam lah, tapi bukan ayam. Panas terik tu macam kita pergi maksiat, pergi padang kapal terbang, kita tengok waktu pukul 12 tengah hari, matahari lit-lit teh kepala tu, kita tengok di padang kapal terbang macam ada ayam, tapi bukan ayam. Itu dia panggil logam ayam. Dia panggil sarab. Kita pergi di tengah bendang waktu marau, tengok punya tu kering pontang, kita nampak macam tanah bendang tu penuh ayam. Tapi bila kita pergi dekat, ayam tak ada. Macam tu.
Jadi dia tengok jauh begitu, nampak ada ayam, dia tak putus asa, dia tetap pergi. Sebab apa? Sebab keyakinannya, sebab keimanannya. Dia yakin. Dia kata dekat Nabi Ibrahim, waktu suami dia nak balik pergi Palestin, dia kata, abang nak balik ni perintah siapa abang? Perintah Allah kah? Nabi Ibrahim kata, ya isteriku, ia adalah perintah Allah Hajar. Apa kata Siti Hajar? Izan lan yudayyi'anallah. Wahai suamiku, aku yakin, saya yakin, Hajar yakin, Hajar dan anak kita tidak akan dipersia-siakan oleh Allah. Kalau kita dapat keyakinan macam tu, maka kita akan tetap bahagia walaupun kita susah. Kita tetap kaya walaupun nampak derita. Nampak tak? Hidupnya tenang. Pada ketika mana dia lari dengan harapan, tuan-tuan bayangkan, di antara lampu hijau tu, dia berlari, dia tengok belah kanan, nampak Baitullah bukan? Nampak, dia duduk tengok tu bukan nampak Baitullah, dia duduk tengok Nabi Ismail, anak dia yang ditinggal dekat tu. Kita hari ni duk buat sa'i tu, kita tengok, sunat tengok Baitullah. Tuan-tuan, dekat 4 kilo kot, 3 kilo lebih, barulah nampak memancar air yang nama dia Zam-Zam. Tu sejarah dia. Lepas itu orang pun pakat ramai pakat duduk situ. Tiba-tiba satu malam Nabi Ibrahim sedang tidur pada malam yang ke-8 Zulhijjah. Malam tu nama dia malam Tarwiyah, ya. Nabi Ibrahim tengah lena, datanglah mimpi dia sembelih anak dia. Dia sembelih anak dia tengah duduk tidur tu, dia mimpi. Kaedah dia ru'yal anbiya'i wahyun, mimpi Nabi wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Dia bangkit, dia melenggung, Allahu Akbar, ni aku sembelih anak ni. Tuan-tuan, sebenarnya lama dulu Nabi Ibrahim ni, dia memang sudah menjadi Khalilullah. Dia sangat kasih cinta pada Allah. Kita tahu kan macam mana dia dengan Namrud, macam mana pak dia tak menjadi lepas dia kena bakar, apa sejarah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikagumi oleh malaikat-malaikat. Dia sembelih korban bukan macam kita seekor 2 kambing, tuan-tuan. 1000 ekor tu sekali. Nabi Ibrahim, tuan-tuan, dia kata kalau dia ada anak boleh sanggup korban. Jadi Allah ingatkan dia balik ketika wahyu sampai, dia bermimpi, dia sembelih anak. Malam ke-8 bangkit pagi duduk berlengung, Allah, aku sembelih anak ni. Main malam 9, malam Arafah, kita pergi wukuf di Arafah. Dia dah tahu. Bila dia mimpi kali kedua, dia tahu lah dia kena sembelih anak dia. Maka malam raya dipanggil malam An-Nahar. Malam tu malam nak sembelih. Hari raya kita start sembelih pagi-pagi, kan? Maka dia mimpi kali ketiga, pagi dia abang kat bini dia Hajar, pakailah pakaian cantik-cantik ke anak kita, abang nak bawa dia pergi berjalan, nak pergi ke belah Mina. Tu yang orang buat haji, tuan-tuan, mengulang kisah-kisah ini. Jejak-jejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua di kawasan itu masya-Allah. Tuan-tuan, Siti Hajar siap anak dia. Dalam kisah tu cerita dia siap rambut, pakai elok-elok dekat anak dia, seronok. Nabi Ismail nak jalan dengan ayah pun bawa pergi. Nabi Ibrahim ambil tali, ambil pisau. Pasal apa? Ni perintah Allah ni. Sampai sana baru dia abang. Tapi hari itulah setan paling sibuk, iblis paling sibuk. Pasal apa? Hari itu akan berlaku sejarah yang besar. Dia cuba hasut Siti Hajar. Sekali lagi Siti Hajar menunjukkan, membuktikan dia isteri yang solehah dan penuh keimanan dalam dada. Bila iblis, setan kata dekat Siti Hajar, hang Hajar pasal apa hang biar tu Ismail ikut pak dia? Lah, pak nak bawa anak pergi berjalan. Hang tahu tak dia nak pergi sembelih anak dia? Pasal apa nak sembelih? Tu dia bawa pisau dengan tali. Takkanlah bapak nak sembelih anak. Pasal apa pula dia nak sembelih? Ibrahim sudah mimpi, Allah perintah dia sembelih anak dia. Apa kata Siti Hajar? Kalau dah perintah Allah, hang sibuk apa? Hang duk kalut apa? Kalau dah dia perintah Allah, nampak tak? Nak abang kata macam mana sikap prinsip hidup yang mesti ada pada kita. Kalau dia perintah Allah, kita kena terima sepulat hati, sepenuh jiwa. Ni perintah Allah.
Jangan bertikai di perintah Allah. Tuan-tuan, gagal daripada Siti Hajar, dia pergi Nabi Ibrahim, tentu dah gagal. Dia pergi kat Nabi Ismail yang umur dia belasan tahun. Anak muda, tuan-tuan, kalau lah anak kita umur belas tahun lagu mana, tuan? No, dia duk harap Nabi Ismail akan protes pak dia. Tapi tak, Nabi Ismail bila dia pun abang kata ni perintah pak hang, kata dia diperintahkan oleh Allah, Nabi Ismail ambil ketul batu, lontar sehingga buta matanya sebelah. Itu yang kita melontar di 3 Jumrah tu kan. Itu sejarah dia. Jadi Nabi Ismail bukan sahaja menyatakan kepada ayah dia, bila ayah dia kata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu, wahai anak kesayanganku, aku tengok dalam mimpiku aku sembelih kamu. Makna ini wahyu Allah. Allah perintah, papa sembelih kamu nak. Fanzur maza tara, cuba anak bagi pandangan saja, dia test anak dia. Nampak tak? Abang kita pun boleh tanya pandangan anak kita, tuan-tuan. No, nak tengok anak kita ni cakap mana kebijaksanaan, hikmah yang Tuhan bagi dekat dia. So Allah kata, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Siapa diberikan hikmah, maka dia diberikan kebajikan yang sangat banyak. Kagum dia bila anak dia jawab, ya abati, wahai ayah kesayanganku, if'al ma tu'mar, ayah buatlah apa yang Allah perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, ayah akan dapati dengan kehendak Allah, saya akan tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang sabar. Dia terima, tuan-tuan. Dia tak lawan. Kalau Allah ni lawan tak agak-agak. Kalau budak umur lah cerodong 14 tahun, lawan tak agak-agak. Apa dia kata kat pak dia agak-agak? Pak mabuk ketum lah pak. Kalau budak lah, ada ke pula nak sembelih anak. Pak ingat saya tak tahu pak buat apa dulu. Pak main tinggal kami 2 orang tadi. Mak dah habaq, mak dah racun macam-macam. Tahu tak? Pasal apa? Pada zaman ni lagu tu lah banyak. Kalau pak tinggal sikit ya, mak racun dulu. Dia kata mak, pak hang buat tak mak aku ni. Sampai dah bercerai pun diracunnya anaknya itu lagi. Dia kata hang tu sadut teruli kat pak hang. Hang tu sadut pi tengok pak hang. Kalau jadi apa mak tak suka ambil kat pak hang. Hang tahu tak, mak ni teruk pak hang buat kat hang. Pak hang buat kat mak hang. Esok nak nikah kena cari pak. Sudah. Tu dia jadi timbara. Sepatutnya kata apa? Patut tanya antara mak dengan ayah. Kamu takkan ada di dunia kalau tidak ada ayah. Ayah kamu manusia, mak juga manusia. Ayah ada silap, mak juga ada silap. Jodoh mak dengan ayah tak panjang. Kamu tetap kena jadi anak solehah pada ayah. Dia ayah kamu nak, doakan dia tiap kali. Mak betul ayah nak main tengok, pi tengok tu ayah kamu. Ayah nak main ziarah, pi. Ayah bagi ambil. Jangan halang, jangan sekat, jangan putus silaturahim. Lah ni yang jadi apa dia? Memutuskan rahim. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata qati'. Siapa putus silaturahim tak boleh masuk syurga. Kalau kita jadi mak mentua esok, ingat, kalau anak-anak kita jodohnya dah tak ada, Tuhan tulis dengan laki dia, jangan putus dia yang jadi menantu dengan anak dia, cucu kita. Kan duduk dengan anak perempuan dia tak pergilah menantu tu main. Pijak rumah tuan kena. Hanya duduk pijak, pintu pagar pun hang jangan sentuh. Tu dia, tuan-tuan. Bila dengar kau tu nak main tengok anak, dia buat lari cucu dia. Pasal apa? Tak bagi jumpa dengan cucu. Itu haram. Dosa besar, memutus silaturahim, tak boleh masuk surga. Jangan buat, tuan-tuan. Tengok macam mana hebatnya Nabi Ismail bila dia boleh kata pula kepada ayah dia yang dia tahu saat lagi nyawa dia akan tercabut. Dia kata, ayah, saat lagi ayah nak sembelih Ismail. Ismail nak pesan ke ayah beberapa pesanan. Ya anakku, kata Nabi Ismail, ayah mati kena sembelih ni sakit ayah. Ayah tolonglah asal bagi tajam-tajam pisau tu. Padahal pisau tu tajam dah.
Tapi dia peringat ke ayah dia, ayah ikat kuat-kuat tangan Ismail dengan kaki. Sebab sekejap lagi bila ayah sembelih, akan lupa, sakit. Ayah ikat kuat-kuat. Ayah jangan tengok mata Ismail. Ayah palingkan muka Ismail ke bumi supaya ayah tak nampak mata. Nanti ayah jadi kesian dekat Ismail. Ayah angkat kain ayah tu bagi tinggi. Sekejap lagi darah merecik. Nanti kena kain, mak tengok, mak akan sedih ayah. Ayah, nanti bila mek dah mati, ayah jangan bawa balik anak yang sebaya dengan Ismail ke rumah. Nanti mak akan lebih sedih kerana teringatkan Ismail. Tu dia tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kedua-dua dah nak betul-betul buat, Nabi Ibrahim ikat tangan dan kaki, dah menghadap ke bumi. Nabi Ibrahim ambil pisau, sembelih, tak makan. Nabi Ismail kata pula ke ayah dia, ayah buka ikatan. Ayah buka yang duk diikat kaki tangan. Mungkinlah kerana ikat ni kita jadi tak cukup ikhlas. Buka pula. Buka, sembelih lagi, tak makan lagi. Nabi Ismail kata ayah, mungkin ayah dah jadi kesian, dan kesian ayah menyebabkan ayah lemah, tak mampu nak sembelih. Ayah dia angkat pisau, pagi atas peti batu sebelah tu, pecah batu tu. Wahai pisau, aku nak laksana perintah Allah. Kenapa aku takik pecah batu? Kenapa aku katok batu ni pecah dengan pisau ni? Pasal apa aku nak sembelih tungkuk anak aku tak jadi apa? Tak keluar darah. Pisau kata, wahai Nabi Ibrahim, batu ini pecah dengan izin Allah, tetapi leher anakmu tidak terluka kerana tidak diizinkan oleh Allah. Sebab tu dalam Quran cerita, falamma aslama, tak kala mana kedua-dua mereka sudah menyerah diri bulat-bulat kepada Allah, tak tahu nak buat macam mana. Watallahu lil jabin, dia sudah pusing anak dia ke miring, betul-betul sembelih ni. Fanadainahu an ya Ibrahim. Bila dah sembelih tak makan, duk sembelih juga, maka Allah pun menyeru, fanadainahu an ya Ibrahim. Maka diseru kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Tu inna kadzalika najzil muhsinin, sampai ayat Al-Quran berikutnya, wa fadainahu bi dzibhin azim. Demikianlah kami ganjari orang-orang yang berbuat baik, dan kami ganti di tempat sembelihan anak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu seekor binatang sembelihan dari syurga yang gemuk. Itu yang kita buat. Sebab tu kita sunat cari hak gemuk, sunat yang paling baik daripada binatang tu, binatang yang boleh dibuat korban, unta, lembu, kambing, domba, termasuk dalam tu lah, kambing biri-biri, kebau, ini an-an'am yang kita ternak, bukan yang liak, kita boleh. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, saya yakin dan percaya di bumi Langkawi ini pun semarak ramai orang yang buat korban di masjid-masjid kita. Tadi saya tanya Al-Hana 5 ekor, semalam di Nyok Cabang pun 5 ekor. Jadi kebanyakan masjid buat korban. Di surau kita buat juga, buat, alhamdulillah. Jadi masuk tuan-tuan, sebab tempat buat korban paling baik di tempat kita lah. Cumanya dia punya penyertaan terhad, sebab kemampuan yang ada itu terbatas daripada pihak urus dia. Kalau di Arab sana, mereka satu keluarga memang mereka akan buat, mereka sembelih sendiri je. Mereka sembelih sendiri je, kambing tu mereka sembelih sendiri je, korban keluarga mereka tu. Jadi kalau di tempat kita jarang orang buat di rumah sendiri, jarang. Tapi ada, jarang. Kita selalu buat di tempat di mana ada orang tolong buat, iaitu pihak masjid, pihak surau. Itu ada juga. Apa hukum buat korban? Hukum buat korban adalah sunnatun muakkadatun, sunat yang sangat dituntut. Sunat yang sangat dituntut. Bila dia sunat yang sangat dituntut, maka yang sepatutnya
oleh kerana dia adalah ibadat yang datang setahun sekali. Bukan boleh buat pada masa ikut suka kita. Dia hanya boleh buat pada hari raya Aidiladha dan 3 hari tasyrik sahaja. Maka sepatutnya umat Islam berusaha untuk melakukan ibadat korban setiap tahun. Dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna likulli ahli baitin ataupun likulli baitin fi kulli sanatin udhiyah atau kama qala, sesungguhnya bagi tiap-tiap rumah itu pada setiap tahun udhiyah, satu korban. Maknanya kalau tak boleh suami isteri buat, seorang isteri buat. Kalau tak boleh semua satu keluarga buat, seorang buat. Seorang buat, hal lain tak payah buat. Dia panggil sunnah kifayah. Dalam mazhab Syafi'i dipanggil sunnah kifayah. Jadi kita nak memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa setiap keluarga kena ada seorang wakil buat korban. Itu yang saya kata tu. Masalah dia, masyarakat kita tak ramai berkesedaran begitu. Dia sepatutnya dah ada plan. Tahun ni suami simpan duit nak buat korban kat dia. Tahun depan bini pula simpan nak buat korban duit untuk dia. Kan? Dia buat korban untuk dia, dia niat pahala untuk keluarga dia. Dia mak pahala untuk keluarga dia. Dia boleh buat korban untuk mak pak dia. Dia boleh. Kalau mak pak itu atau orang yang hidup itu masih hidup, orang yang hidup masih hidup, orang tu masih hidup sebenarnya ya. Kalau orang tu masih hidup, kita boleh buat korban untuk dia dengan syarat kita bagi tahu dia, dapatkan kebenaran dia. Abang kata takkan dia tak bagi pula kan? Aku tak bagi. Takkan kot kan? Jadi kita abang dekat dia, ni mak saya nak buat korban untuk mak. Ni anak Muhammad, ayah nak buat korban untuk Muhammad jadi itu contohnya. Kalau anak kita itu belum akil balik, kita boleh buat ya, sebab dia syarat dia mesti akil balik. Kita boleh buat untuk dia, tapi tak boleh ambil harta kita. Tak boleh ambil harta dia, kena ambil harta kita. Kita boleh ambil harta kita, buat untuk dia. Itu boleh. Jangan ambil harta dia. Kadang-kadang pak dia mati, dalam bank ada duit dia, kita pun ambil duit dia, buat untuk dia. Tak boleh, pasal dia belum akil balik. Kerana mesti ambil daripada harta kita. Dalam bab buat korban untuk orang mati ada pembahasan, sebahagian kata tak boleh, sebahagian kata boleh. Jadi tidak ada masalah untuk kita buat untuk mak kita, untuk ayah kita, untuk orang yang dah meninggal dunia. Boleh, kerana ada perbahasan ulama di sana. Sebab dia korban ni dia main hanya setahun sekali sahaja. Jadi saya nak cadangkan kepada tuan-tuan untuk menyedarkan keluarga kita yang sudah berkeluarga. Kita jadi ayah, jadi mak, anak-anak kita keluarga tani tempat 5 orang, anak cucu jadi mereka tu pun sepatutnya setiap satu keluarga satu tumpuk. Sepatutnya macam tu, kerana mereka masing-masing sudah berkeluarga. Tapi kalau mereka tak berkeluarga kita satu tumpuk pun dah cukup, memadai dah. Maknanya kalau satu Korea tu dia buat 5 ekor, artinya baru 35 keluarga. Betul tak? Baru 35 keluarga. Adakah satu Korea hanya ada 35 keluarga? Tidak. Banyak keluarga. Tetapi oleh kerana kita tidak begitu memahami penghayatan tuntutan ibadah korban, maka kita tak kisah untuk nak buat tak buat korban. Sedangkan Nabi kata dalam hadis yang lain, Nabi kata man katat lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana au kama qala. Siapa-siapa yang dia ada kemampuan, siapa-siapa yang dia ada simpanan lebihan, kemampuan, dia mampu, duit ada, tapi dia tak buat korban, fala yaqrabanna musallana, jangan mai. Kerana itu tak usahlah duk sibuk-sibuk mai tempat semayang kami. Makna Nabi suka, Nabi tak suka kan? Nabi tak suka kita tidak buat korban. Jadi kita azam untuk buat korban sekurang-kurangnya satu tumpuk untuk satu keluarga. Alhamdulillah peningkatan memahami, menghayati dah makin tinggi tuan-tuan. Ada orang yang Tuhan bagi harta dia banyak, dia buat satu keluarga, mak, ayah, suami, anak dibilang dia anak dia. Sekok lembu seorang. Ada orang buat begitu. No?
Ada masjid dia kata ni keluarga dia ni lah, satu ekor lembu dia saja aja. Jadi 7 tumpuk untuk 1 ekor. Kalau kambing hanya 1 nama seekor. Kalau lembu umpamanya, unta umpamanya, dia tak boleh lebih daripada 7 tumpuk. Dia tak boleh 1 tumpuk kongsi banyak orang, tak boleh. Hang bagi RM30, kau ni bagi RM30, bagi kau ni RM30 untuk cukupkan duit 10 orang contohnya. Nak dapat berapa ratus lah. Kita di tempat kita ni kalau di Nyok cabang semalam 750 kot dah betul. Di tempat kita ni kalau di sebelah Aluk Start sana dah ada yang sampai 900. Di Langkawi saya tak pasti, mungkin dalam 800 dah betul. Tetapi kita tak boleh untuk ambil 1 tumpuk berkongsi, tak boleh. Kita boleh berkongsi pahala, boleh. Tapi seorang saja kongsi pahala. Aku niat pahala untuk kau ni. Itu tak apa. Tapi nama korban, wah. Itu perbahasan ulama, tuan-tuan. Jadi tolong telia di situ. Jadi kalau nak tanya mana yang terbaik, tentulah terbaik buat di tempat kita dulu ada. Itulah yang paling baik. Sebab kita boleh tengok dia, kita boleh pergi bagi makan dia, kita boleh pergi mengagihkan daging korban kita sendiri. Itulah yang paling baik. Cuma kalau kata tuan-tuan nak bersama dengan saya tahun ni dah dapat kebenaran untuk pergi ke Afrika. Saya akan pergi sendiri. Pada tahun 2019 saya pergi ke Chad dan Kamerun. Lembu berpuluh, dalam 40 ekor lebih juga lembu. Kambing 1 ekor pada tahun tu. Saya sebelah di Chad dan Kamerun. Tahun ni saya akan pergi ke Uganda. Sebahagian tim kami akan masuk ke Chad dan ada beberapa negara lain kita akan hantar lembu-lembu korban dan binatang korban kita untuk disembelih oleh usia kita di sana, di Assam, India, ya, di Kemboja kita ada. Jadi siapa yang nak bersama dengan saya boleh ambil nombor telefon saya. Aku nak tanya apa kan, tak mesti pasal nak masuk korban saja, no? Ataupun nak wakaf Quran, nak wakaf telaga, boleh ambil telefon saya, bagi tahu saya nak wakaf Quran, saya nak wakaf telaga, saya nak korban, nak buat akikah umpamanya, tuan-tuan, ya. Sebab harga kita di antara yang paling murah lah ni. Saya pemesyuarat baru ni, walaupun duit Malaysia jatuh, saya baru balik Mekah juga. Saya pergi dulu 100 dapat 120 rial. Saya pergi baru ni 100 dapat 80 rial. Duit kita rendah, tuan-tuan. Tapi kita mesyuarat baru ni, kita akan tampung kalau berlaku kenaikan harga. Maka korban 1 tumpuk masih lagi harga dia lembu RM350 sahaja. Lembu RM350, kambing RM480 dan unta RM550. Jadi tuan-tuan hantar mesej WhatsApp, saya nak buat korban. Saya akan hantar nombor akaun Yayasan Amal Malaysia Cawangan Kedah. Tuan-tuan pergi bank Islam, masukkan duit, lepas tu tuan-tuan ambil slip bank, gambar dia, hantar dekat saya WhatsApp, tulis nama, alamat, nombor telefon. Saya akan akad, kita akan akad wakalah. Perlu, ya, penting. Kalau orang tu bagi duit, dia bawa duit dah mai kat saya, kita akad terus, tak ada masalah. Saya akan tolong masukkan duit, saya akan hantar kemudian nombor lembu berapa? Lembu 43, tumpuk nombor 1, nama hidang. Nanti kita pergi sana, kita akan sembelih, kita akan ambil gambar, kita akan hantar dekat tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, no? Nombor telefon saya 013 488 1967, 488 1967, 013 488 1967. Okey. Ada orang tanya baru ni. Dia kata, mak ayah saya miskin dulu, dia tak buat akikah kat saya. Lepas tu saya nak buat macam mana? Nak buat akikah dulu kan nak buat korban? Nak buat akikah dulu kan nak buat korban? Jawapan dia, tuan-tuan, akikah dengan korban ni dua-dua sunnatul muakkadah. Dua-dua sunnatul muakkadah. Jadi kalau kita mampu buat dua-dua sekali, sebab kita dah mampu.
buat dua sekali. Walaupun kita umur 60, buat akikah untuk diri kita. Mak kita, ayah kita dulu tak ada. Ayah kita dulu miskin, susah. Bila sampai mak balik, kita sendiri buat. Nampak tuan-tuan? No? Kemudian kalau mampu buat dulu. Kalau tak mampu, buat korban. Pasal apa? Korban ni masa dia tertentu. Masa dia adalah tertentu, iaitu hari raya haji dan 3 hari tasyrik. Jadi kalau tuan-tuan nak bagi, nak kirim kita buat akikah di sana pun boleh. Akikah kalau laki-laki sunat 2 ekor kambing atau 2 tumpuk lembu. Kalau perempuan 1 ekor kambing atau 1 tumpuk lembu. Macam tu. InsyaAllah. Dan kemudian jaga-jaga kalau tuan-tuan buat di sini. Jaga-jaga untuk apa tu? Untuk tuan-tuan tidak jatuh korban. Tuan-tuan hukumnya korban wajib. Korban ni sunat nak buat kan, tapi dia jadi wajib. Boleh jadi wajib dalam beberapa keadaan. 2 keadaan. Yang pertama, kalau dia nazar. Nazar mewajibkan seorang itu untuk buat korban itu dan wajib sedekah semuanya. Nampak tak? Bila nazar. Tetapi yang duk jadi bukan pasal dia nazar, sebab dia menentukan binatang korban. Faham? Dia beli lembu buat balik, dia belah, dia bagi makan. Memang dia nak buat korban, tapi dia menentukan binatang korban. Boleh jadi bila jiran dia tanya, nampak lembu cepat naik badan ni? Dia, ni ke nak buat korban? Ni nak buat korban raya nombor 2. Dia sedang menetapkan binatang itu confirm korban. Faham? Jadi korban lembu itu menjadi korban wajib. Macam mana nak buat? Nak keluar daripada masalah tu, letak perkataan insya-Allah. Faham? Jangan tinggal insya-Allah. Kata insya-Allah. Ada satu kes di belah sana, dia ni pak dia belah lembu. Dia nak nikah. Pak dia nak sembelih lembu untuk nikah dia. Tapi pak dia juga nak buat korban. Yang anak ni gatal mulut ceritanya. Pak, hak mana satu? Hak pak nak sembelih, hak kakak punya lembu mana? Hak kak abang pak nak buat korban, hak lembu mana? Pak dia kata hak ni hak pak nak buat korban. Hak ni hak pak nak sembelih hang kenduri. Jahanam. Pasal apa? Dia sudah menetapkan lembu tertentu untuk korban. Dia kena kata insya-Allah. Ingat tu, jangan tinggal insya-Allah. Kata insya-Allah. Mudah-mudahan. Bila kata insya-Allah, dia belum lagi ada penetapan. Okey, kata kita buat di sini. Bahagian mana yang paling sunat kita makan? Bahagian hati. Jadi jangan lupa kalau buat di sini, abang saya nak hati. Sepatutnya pengurus korban dia kena bahagi semua. 7 tumpuk tu mesti ada. No? Kecuali dia abang siap-siap kata dia tak mau. Tok Imam, ya, saya tak mau telur. Tak apa. Tidak dengan telur-telur Tok Imam kena bagi. Kena clear. Pasal apa? Itu bahagian hak orang yang buat korban. Bukan boleh penyembelih kata, Tok Imam, ya, saya ni bini suka makan sup ekor hak saya lah. Ni tukang sembelih kata. Tok Imam kata tak apa, nanti saya ejah. Sembelih hukum pun hilang. Pasal apa? Tukang sembelih ambil. Haram hukum dia. Tak boleh. Hukum orang sembelih, orang lapar mengambil daging sebagai upah, hukumnya haram. Mana dia balasan dia buat kerja, upah dia daging haram. Mana kena upah hasil. Tapi kalau mereka itu biasa sukarela, tak ada masalah apa, belakang sekali kita bagi orang kaya, nama dia hadiah, orang miskin nama dia sedekah, itu tak ada masalah. Nampak? Sunat kita bagi 3, 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk orang kaya, 1/3 untuk diri sendiri. Boleh? Karena daging korban wajib dalam mazhab Syafi'i kita menyedekah kepada orang miskin 1 bahagian daripada daging korban itu, lebih kurang sekati. Daging tu mesti daging mentah. Bukan kata kita masak-masak, mai bagi hak mentah. Bukan. Daging mentah. Korban sunat bagi daging mentah. Kalau akikah sunat daging masak. Masak daging akikah bagi makan. Itu tuan-tuan muslimat sekalian. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua yang telah menyumbang sepanjang Ramadan kepada Yayasan Amal Malaysia, Wakaf Quran
ya, wakaf telaga, dan kami nak pergi ni kita akan mengedarkan Quran di Afrika selain daripada kita nak pergi menyembelih di sana. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sekadar itu kuliah kita, saya nak ambil kesempatan sampaikan salam yang berhormat atas diri besar. Assalamualaikum. Terima kasih atas sokongan dan dukungan tuan-tuan. Mudah-mudahan negeri kita akan terus makmur, sejahtera tuan-tuan. Mudah-mudahan selamat. Kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang paling penting sekali. Jadi saya minta apa maaf kalau ada salah silap. Saya akan berlepas dengan rombongan pada 6 hari bulan dan balik semula ke sini 17 hari bulan. Daripada sini ke Bangkok ke Addis Ababa di Ethiopia, dari Ethiopia terus ke Uganda, dan kami akan berada di sana sampailah 17 hari bulan saya landed di sini balik, insya-Allah. Tolong doa mudah-mudahan selamat dan dipermudahkan urusan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada bulan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Innal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Riau tu yang bubuh besar. Takut jadi macam itu. Alhamdulillah. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jemaah wanita, makanan di depan ni ada juga kan, bagi-bagi. Setengah ke belakang, setengah ke depan. Kalau nak bayar sekarang pun tak apa. Kita angkat siap-siap. No? 350. Pen ada tak? Ha?